Apa realiti sebenar inflasi dan juga kos sara hidup di Malaysia pada ketika ini? Dan meskipun tekanan ini dirasai, angka-angkanya juga menunjukkan bahawa ada sedikit pemulihan, namun kita ingin cantumkan dengan realiti. Terlebih dahulu kita bawakan angkanya. Haris Ashraf Hasnan. Bawakan angkanya supaya kita faham gambaran dari sudut angka dan juga data ekonomi sebelum kita cantumkan dengan realiti sebenar. Haris. Ya, sudah tentu Najib, tak kala kita meneliti berkenaan dengan angka inflasi ini, sudah tentu makanan tidak boleh lari daripada peningkatan yang cukup ketara kerana itulah realitinya apa yang dilaporkan oleh DOSM. Ini angka-angka penting untuk kita fahami apa yang dilaporkan oleh DOSM. Ini merupakan apa yang dinyatakan pada bulan Julai ataupun graf yang menunjukkan dari segi inflasi makanan pada bulan Julai. Kenapa makanan? Kerana kalau secara keseluruhan relatifnya kita nampak peningkatan yang begitu ketara sekali apabila sekitar pada tahun kita lihat 2018, 2019, 2020, angkanya tidaklah begitu naik dengan tinggi. Tetapi bermula daripada penghujung tahun 2021, kita lihat ianya menunjukkan satu peningkatan yang cukup ketara. Apabila terkini iaitu pada bulan Julai adalah 6.9%. Ini merupakan satu angka yang cukup boleh dikatakan membimbangkan. Kalau kita bandingkan Julai pada 2018, iaitu sekitar ataupun berada pada paras yang cukup rendah. Di sini sahaja kadar ataupun kadar inflasi bagi makanan. Ini sudah tentu akan memberi impak kepada kehidupan harian. Kita tidak kira golongan sama ada B40, M40, T20 ataupun dan sebagainya kerana makanan akan memberi impak secara langsung dalam kehidupan harian mereka. Antara perkara penting lagi yang dinyatakan oleh DOSM menerusi graf yang dikongsikan oleh mereka ini, kalau kita teliti dari segi angka inflasi secara keseluruhannya, kita bandingkan bermula kalau kita nak meneliti daripada sekitar Oktober 2014 di sini, iaitu sekitar dalam 0.1 dan kemudian naik pada kadar sekitar 4.2, 4.9 dan sekitar pada tahun kalau kita lihat pada Januari 2021 mula menunjukkan peningkatan walaupun penurunan negatif 2.9 direkodkan ketika COVID-19 sedang teruk melanda negara Mac 2020 dan sekitar pada Ogos 2020 juga masih lagi rendah, tetapi inflasi kembali meningkat 4.7 sekitar pada tahun 2021. Tetapi pada Julai 2022 ianya terus menunjukkan ataupun trennya itu pada ketika ini turun naik dengan kadar ketika ini adalah 4.4 dengan inflasi ataupun angka puratanya adalah 2.0. Baik, seterusnya kalau kita nak meneliti kepada angka-angka lain termasuklah berkenaan dengan inflasi teras. Inflasi teras pada ketika ini ataupun pada Julai 2022 adalah 3.4. Ada lagi angka-angka lain sebenarnya yang saya nak kongsikan. Okey. Ini saya nak perincikan berkenaan dengan dari segi mengikut kumpulan. Okey, kalau kita teliti mengikut kumpulan makanan dan juga minuman bukan alkohol sebenarnya, makanan dan minuman alkohol seperti yang saya nyatakan tadi adalah 6.9. Apa antara makanan ataupun yang menunjukkan peningkatan yang begitu ketara? Sudah tentu makanan di luar rumah seperti yang dinyatakan oleh DOSM. Nasi berlauk, sate, makanan-makanan yang siap dimasak, yang dijual di kedai, restoran dan sebagainya. Ini antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan inflasi makanan yang meningkat sehingga 6.9. Lain-lain kalau kita lihat tidak menunjukkan peningkatan yang ketara kalau kita bandingkan, tetapi seperti charge utility, perumahan air, elektrik, gas dan bahan api sekitar 3.4, perkakasan penyelenggaraan rumah juga 4.0, lain-lain pengangkutan juga telah pun menunjukkan peningkatan iaitu 5.6. Jadi inilah antara angka-angka penting yang perlu kita faham kerana ianya memberi refleksi kepada kehidupan harian kita. Impak penggunaan pengangkutan, pendidikan, restoran, hotel, orang mula keluar melancong dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang akan memberi impak dalam kehidupan harian kita, Najib. Okey, terima kasih Haris kerana membawakan angka tersebut dan juga trend peningkatan dalam bentuk graf ini. Kita bawakan terus saja pakar kita pada pagi ini, Profesor Mahdir Dr. Muhammad Yusof Saari, pakar ekonomi. Doktor, 4.4% untuk inflasi keseluruhan, 6.9% inflasi makanan. Kita pernah borakkan soal number dan juga angka ini. Apa lagi yang boleh kita laksanakan, Doktor, dalam bajet 2023 khususnya? Kerana setakat ini pun kita sudah ada pasukan jihad inflasi. Bagaimana untuk kita melihat
apa yang harus terkandung dalam bajet 2023? Baik, terima kasih Najib. Perangkaan yang dikongsi tadi memang itulah realiti yang kita hadapi pada ketika ini, dan apa yang berlaku pada ketika ini sebenarnya kita tidak ada perincian tersebut pada bajet 2022 yang lalu. Apabila saya melihat pada bajet 2022 yang lalu, ya, tahun lepas, tumpuan kita pada ketika dibentangkan pada ekonomi ketika itu yang kita unjurkan ialah kita memberi fokus kepada penambahbaikan pasaran buruh dengan memberi pelbagai insentif untuk menggalakkan, untuk percepatkan recovery pasaran buruh, insentif-insentif disediakan oleh kerajaan, tapi tidak secara spesifiknya kepada taraf pada kos sara hidup. Tapi tahun ini nampaknya kos sara hidup itu memberi kesan yang signifikan kepada golongan di bawah sana, terutamanya golongan B40 dan sebahagian daripada M40. Jadi untuk kali ini, untuk bajet 2022, saya mengharapkan dan menjangkakan intervensi khusus ke arah menambah baik ataupun kurangnya mengimbangi kos sara hidup itu perlu diutamakan. Kenapa ianya penting, Najib, ya? Kalau kita lihat unjuran yang dibuat oleh Bank Dunia dan juga badan-badan dunia lain, ya, ketika mana kalau kita lihat tahun lepas, pada Disember tahun lepas, kita mengunjurkan, ya, pertumbuhan ekonomi dunia bertumbuh sekitar 4% lebih, ya. Ada yang menunjukkan 5% lebih. Tapi pada Jun ini semuanya membuat unjuran ke belakang, ke bawah sikit kerana disebabkan oleh krisis pandemik dan juga geopolitik peperangan antara Rusia dan juga Ukraine yang belum selesai, selain daripada rantaian bekalan dan perbekalan yang global yang terjejas. Untuk 2022 diunjurkan sekitar 2.9% pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi tahun depan 2022, 2023 diunjurkan keadaan masih sama, tidak banyak berubah pada tahun ini, dan kalau keadaannya bertambah baik kita harapkan begitu. Tapi ada juga yang menunjukkan keadaannya bertambah kurang baik berbandingan 2022. Jadi untuk 2023-2024, 3.0% ekonomi dunia diunjurkan. Kita ni sebuah ekonomi kecil, Najib, ya, yang terbuka dan berdagang dengan negara lain. Kelembapan ekonomi dunia juga akan mempengaruhi ekonomi Malaysia. Jadi 2023-2024, isu sara hidup ini akan terus dijangka akan menjadi perbincangan hangat dan juga tumpuan oleh pihak kerajaan, terutamanya untuk mengimbangi antara impak yang ada di luar sana, terutama pada ketika ini. Contohnya isu ringgit, ya, bagaimana kita nak mengimbangi, nak memastikan golongan B40 dan sebagainya M40 itu mereka terus dilindungi dan boleh meneruskan kehidupan tanpa sebarang permasalahan. Dr. Yusof menyebut berkenaan dengan ialah isu-isu ataupun topik panas, termasuklah kalau lately ni kita nampak perbincangan banyak juga berkait dengan isu subsidi pukal nak beralih ke subsidi bersasar. Bagaimana kita nak memahami adakah pelaksanaan subsidi bersasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan ini mungkin akan memburukkan lagi situasi inflasi, atau bagaimana pandangan doktor? Kita faham, ya, inflasi dikatakan, ya, inflasi pada tahun ini yang kerajaan berikan besar, paling besar dalam sejarah, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, di sejauh mana subsidi yang besar itu diterjemahkan kepada pelaksanaannya ataupun diterjemahkan kepada manfaat yang diperolehi oleh mereka di luar sana, saya nampak kesannya agak kurang efektif lah. Ada banyak blind spot yang boleh ditambah baik. Saya menyokong kalau ingin nak dilaksanakan subsidi bersasar, tetapi kos kepada subsidi bersasar ini adalah kita perlu mengetahui siapakah mereka itu, siapakah golongan sasar itu, di manakah mereka, dan juga penting untuk kita fahami bahawa golongan sasar ini ada setengahnya mereka ni agak dinamik. Pada ketika bulan ini mungkin mereka perlu mendapat bantuan kerajaan, tapi bulan depan dan 2-3 bulan ke depan mungkin mereka sudah memperbaiki keadaan dengan mendapat pekerjaan yang baik, ekonomi tambah baik ke. Jadi mereka ini tidak lagi berada di golongan sasar tersebut. Golongan sasar tersebut mungkin kepada orang lain pula. Jadi ini yang menjadi kos kepada nak melaksanakan subsidi bersasar dengan keadaan
database kita yang tidak banyak lompong sana lompong sini, dan bukan saja lompong, dia juga tidak dinamik ikut keadaan masa. Jadi keadaan itu akan memberi kos kepada nak melaksanakan subsidi sasar. Kalau nak laksanakan subsidi secara pukal, ya kita faham. Kalau di pukal ini ada ketirisannya dan ada golongan yang sepatutnya tak dapat yang perlu dapat subsidi, tak boleh dapat subsidi, tapi mereka mendapat subsidi tersebut. Jadi ini akan menyebabkan kos juga kepada kerajaan. Jadi kerajaan perlu ada timbal balik di situ untuk melaksanakan yang terbaik untuk subsidi kepada pihak luar sana. Tapi yang paling penting kat sini, Haris, ya, saya dengar ura-ura subsidi minyak, subsidi elektrik juga nak dilakukan perubahan. Ini hanya dengar-dengar, tapi saya tak pasti, ya. Tapi saya harap perkara ini jangan lagi diambil untuk dinaikkan ataupun untuk dilakukan pengurangan subsidi. Kalau ini diambil pendekatan, dia akan menyebabkan satu keadaan yang amat teruk, kerana minyak dan elektrik ini adalah nadi kepada sektor-sektor ekonomi di luar sana. Betul. Jadi kalau ini dikurangkan subsidi, pastinya kenaikan itu akan berlipat ganda kepada harga barang, bukan saja harga elektrik, harga minyak, barang-barang lain juga akan terkesan, maka ia akan beri kesan yang lebih kepada pihak di luar sana. Jadi kita harap bajet pada tahun ini tidak akan dinaikkan harga minyak dan harga subsidi, harga elektrik. Ya, mungkin dalam konteks apa yang Doktor sebutkan tadi, subsidi kepada minyak dan juga utility itu mungkin bukan ideal dalam konteks kewangan kerajaan, tapi praktikal dalam keadaan ekonomi pada ketika ini. Saya nak menyentuh tentang nilai ringgit, Doktor juga sentuhkan tadi yang menyusut pada ketika ini. Fahamannya mudah saja kalau kita melihat kepada input kita, kos-kos input ini, kerana apabila kita membeli bahan mentah dari luar negara sebelum ini, kita hanya membayar untuk harga $1 adalah sekitar RM4.20 sebagai contoh. Kini RM4.50 kita perlu membayar. Ini adalah inflasi di import yang mungkin akan menjejaskan juga kadar inflasi kita. Bantu kami untuk faham dengan data ekonomi sedia ada ini, fahaman doktor juga berapa besar kesannya yang boleh kita jangkakan dalam konteks inflasi di import ini. Memang benar sama sekali. Kita adalah sebuah negara yang bergantung kepada import yang besar, terutamanya dalam keadaan sekarang bila kita bercakap tentang kos harga hidup, terutamanya harga makanan dan minuman seperti mana yang Haris bentangkan sebentar tadi dengan data-datanya. Jadi import makanan adalah besar. Jadi kenaikan walaupun kadar tukaran ringgit tu harga ringgit menyusut 10 sen contohnya, ya, dari RM4.30 kepada RM4.40, ini dah cukup memberi kesan yang besar kepada import makanan. Yang mana import makanan ini seterusnya, kalau harga import ni kita faham penghilang ataupun pengeluar tidak akan absorb kos, jadi mereka lepaskan kos itu kepada pihak yang pembeli. Jadi pihak pembeli akan menerima kesan tersebut. Ya. Jadi dalam jangka masa pendek, saya nampak, ya, Najib, mungkin oleh kerana perkara itu disebabkan oleh faktor luaran, kerajaan perlu memainkan peranan seperti yang kita bincangkan tadi, bagaimana subsidi makanan yang boleh dilaksanakan kepada golongan sasar supaya mereka ini dapat membeli harga makanan yang lebih murah. Dan saya masih ingat lagi apa yang kita satu masa dulu bulan lepas kita buat pendedahan khusus meneliti titian hidup itu, apa yang kita bincangkan strategi-strategi itu masih relevan kalau kerajaan mahu guna pakai. Kalau nak pakai silakan, tak nak pakai pun tak mengapa, tak ada masalah. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Dalam masa sama, Najib, kita tidak boleh berdiam diri. Kita dah mengetahui isu harga makanan yang diimport ni dah lama. Bukannya sebab pandemik ini, dah bertahun-tahun. Saya ingat lagi pernah berjumpa empat mata dengan Perdana Menteri yang dulu bincang isu ini, tapi tidak ada apa-apa pendedahan yang diambil, ya, ataupun usaha proaktif yang diambil. Kita juga baru ni kerajaan umumkan lagi untuk mengurangkan kartel makanan, tapi kita tidak tahu sejauh mana perubahan itu berlaku. Kita tidak diberi maklumat berkenaan tersebut. Adakah hanya retorik semata-mata ataupun diterjemahkan kepada pelaksanaan? Itu yang kita mahukan melihat. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah kita perlu penting nak pecahkan monopoli syarikat-syarikat besar ini, perlu diteruskan seperti biasa dalam sama untuk memperbanyakkan pengeluaran makanan. Seperti yang saya dengar ada negeri yang nak peruntukkan tanah untuk membuat keluaran jagung, silakan. Itu perkara-perkara yang akan masa panjang yang boleh kita buat. Kerana kita menjangkakan kemelesetan ataupun kemurungan ekonomi dunia ini akan mengambil jangka masa yang lebih panjang. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk 2-3 tahun ke depan dalam memastikan sumber makanan rakyat itu terjaga, kita akan menghadapi masalah di masa depan kalau kita terus selamanya bergantung kepada import makanan. Najib. Ya, Dr. Yusof, kita tahu kos sara hidup semakin meningkat
kita nampak jelas peningkatan OPR dan sebagainya. Kuasa beli pengguna juga semakin mengecil, kita nampak. Dan apa yang harus diberi perhatian segera melalui bajet 2023 ini? Dan adakah kalau kita lihat bantuan tunai sebenarnya mampu untuk mengurangkan sedikit tekanan ataupun ianya sebaliknya mungkin akan memberi impak kepada inflasi atau sebagainya, pandangan doktor? Ya, kalau pada pandangan saya, kalau kita nak mengurangkan beban kos hidup yang dialami oleh mereka yang B40 dan sebagainya M40 ini, ada pendekatannya adalah menggunakan selain kita beri nilai ringgit tunai, kerana seperti yang sedia maklum memang kajian yang dibuat oleh bersama Asro Awani dulu pun menunjukkan bahawa ada yang responden kita tidak mahukan nilai ringgit kerana nilai ringgit itu akan dipengaruhi oleh inflasi. Jadi maksudnya kalau RM100 kita bagi hari ini, mungkin 2-3 hari ke depan RM100 itu nilainya sudah berbeza dengan apa yang boleh diperolehi di luar sana akibat daripada tekanan inflasi. Jadi pada pandangan saya dalam keadaan sekarang amat elok kalau dengan dengar kata pilihan raya dah dekat. Dengar saja, saya tidak pasti. Saya bukan panas politik tapi saya dengar baca di Astro Awani. Jadi pandangan saya kalau memberi pada bentuk barangan itu lebih baik kerana ia akan menunjukkan keprihatinan kerajaan sebab pada hari ini dalam menyantuni kos sara hidup di luar sana. Okey, Doktor, kalau kita melihat tadi Haris juga menyentuhkan tentang OPR. Saya nak bawa sedikit topik ini kerana apabila OPR ini dinaikkan meskipun pada kadar yang masih lagi rendah berbanding dengan kadar sebelum pandemik, ini juga kalau kita melihat salah satu sebabnya bagi mengawal kadar penggunaan permintaan itu sendiri yang kini mencecah 2 digit kalau kita melihat. Mungkin adakah kenaikan OPR yang jauh lebih tinggi boleh kita jangkakan memandangkan The Fed kalau kita lihat terus agresif dalam menaikkan kadar, dan adakah ini ada kesan langsungnya kepada kepenggunaan yang boleh merencatkan keadaan kepenggunaan di Malaysia? Sangat menarik ya isu berkenaan dengan OPR ini. Dari segi jangkaannya, saya jangkakan OPR ini tidak akan terus dinaikkan di masa hadapan kerana salah satu kita tidak nafikan OPR ini salah satu kaedah instrumen financial instrument untuk mengurangkan tekanan inflasi. Dan OPR ini kita pergerakannya yang peningkatan itu bergantung kepada pergerakan kadar faedah di US terutamanya ya. Ya, kita tidak nafikan memang kita perlu naikkan OPR, tapi kita kena faham, saya memberi pendekatan bahawa kita berada dalam situasi unprecedented di Najib Haris ya. Yang mana dengan keadaan sekarang ini kadar pengangguran masih tinggi, masih berada di paras bukan normal pada Julai 39% dengan inflasi yang tinggi sekitar 64% pada Julai seperti mana yang Haris bentangkan tadi. Jadi keadaan di luar sana sangat terdesak walaupun kadar pengangguran turun ya. Ada dua keadaan yang kita kena faham. Pertama adalah pekerjaan yang mereka kebanyakan yang perolehi ada tidak lagi sama seperti mana sebelum pandemik. Gaji dan pendapatan mereka perolehi sebenarnya secara relatifnya lebih rendah sebelum pandemik. Okey. Jadi keadaannya memang perlu dibantu di luar sana. Jadi jika boleh, apalah salahnya ini pada pandangan saya jika OPR ini juga dilaksanakan OPR yang bersasar Najib Haris. Maksudnya kat sini adalah bagi mereka yang B40 dan mereka yang masih lagi struggle untuk mendapatkan pendapatan yang stabil, mendapatkan pekerjaan yang stabil, eloklah jika kalau OPR mereka ini, kadar pinjaman mereka tidak dinaikkan. Kita berikan sebentuk OPR, moratorium OPR begitu. Ya. Ini bagi saya tidak akan mengganggu, bagi sebab penglihatan dasar kasar saya tidak akan mengganggu dasar keberkesanan OPR itu dalam menangani inflasi kerana pinjaman B40 ini dan sebagainya M40 ini tidaklah besar seperti mana syarikat besar yang meminjam dan orang-orang yang pendapatan tinggi yang meminjam dari bank. Jadi pada pandangan saya eloklah kalau boleh dilaksanakan sedemikian kerana ialah kita berhadapan dengan keadaan yang tidak lagi pulih. Kecederaan akibat pandemik ini masih lagi terasa. Jadi kalau kita terus menekan mereka yang berdarjah rendah ni, kebimbangan saya adalah ia akan boleh menjadi satu masalah bukan saja ekonomi, masalah sosial dan perkara-perkara lain yang boleh terpalit akibat daripada tekanan kos sara hidup yang berlaku pada ketika ini. Doktor, kalau kita melihat cabaran ekonomi di peringkat global, kemelesetan
yang mungkin juga sudah berlaku secara teknikalnya di beberapa negara maju mungkin. Ini mungkin akan tempiasnya dirasai di negara Asia termasuk juga Malaysia. Ini juga diakui oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul yang mengatakan tahun hadapan Malaysia tidak boleh lari daripada tempias ini. Bagaimana kita melihat bahawa persediaan bajet 2023 ini harus juga melihat kepada perkara ini. Kerana apa? Ini juga menjejaskan kepada tahap pemulihan isi rumah itu sendiri yang baru bertatih daripada keadaan COVID-19 ini bergerak ke tahun hadapan. Apa yang harus diberikan tumpuan dalam bajet 2023 dari segi memperkasakan lagi daya tahan mereka? Pada 2023 hingga 2024, kalau keadaan seperti berlaku pada ketika ini Najib, dengan konflik peperangan yang pulih secara sangat perlahan ni, 2023 dan 2024 yang memang kita jangkakan keadaannya seperti 2022 ataupun lebih kurang. Mungkin kalau keadaan kita tak tahu, kalau tiba-tiba ada pandemik lain, peperangan lain pula, keadaan menjadi lebih teruk. Kalau kita andaikan keadaannya seperti 2022, maka 2023, 2024 keadaannya sebeginilah. Ini memberi tekanan ke dua perspektif pada kerajaan. Satu, nak pulihkan ekonomi secara keseluruhannya Najib. Satu lagi, nak pulihkan kos sara hidup. Jadi pemulihan kos sara hidup ini dalam rancangan dalam bajet 2023 dan 2024 perlu diterapkan, perlu diberi perhatian. Dalam konteks bagaimana untuk kita memulihkan kos sara hidup ni adalah pertamanya intervensi ataupun pembibitan kerajaan secara aktif diperlukan, terutamanya subsidi ataupun bantuan lain, insentif bagi mengurangkan tekanan kos pembelian ke atas barangan dan perkhidmatan, harga barangan dan perkhidmatan di luar sana, bagi membolehkan isi rumah mampu untuk berbelanja di luar sana. Ya. Yang kedua, kita jangan terlalu fokus kepada jangka masa pendek, jangka masa panjang seperti mana saya maklumkan tadi, lakukan perubahan kepada pasaran yang kurangkan kartel, juga untuk banyakkan pengeluaran makanan dalam negara. Kita harapkan bajet ini memberi tumpuan kepada usaha untuk mengeluarkan makanan dalam negara, Najib, ya. Kerana Malaysia ini sebuah negara yang bertuah. Kita tidak ada kita sebuah negara yang luas, ada tanah yang cukup untuk kita laksanakan pengeluaran makanan. Tapi bagaimana kaedahnya, kita tidaklah boleh lagi menggunakan seperti kaedah lama, sekadar dapatkan peruntukan, bagi je kepada petani apa semua. Tak boleh, dia kena kaedah baru bagaimana kita mengambil kesempatan ini juga untuk, contohnya, untuk melahirkan usahawan petani daripada kalangan graduan, dan bagaimana untuk kita mengambil peluang yang sedia ada ini untuk memastikan aktiviti hiliran pengeluaran makanan dapat ditingkatkan. Kita tidak mahu kaedah kita hanya sekadar seperti yang macam dulu, Najib. Masa makanan, kata harga makanan murah, kita bagi subsidi bagi kurangkan harga makanan. Lepas tu kita bagi subsidi untuk petani-petani keluarkan banyak-banyak. Tapi kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki keseluruhan lompong-lompong yang masalah struktur yang ada dalam pengeluaran makanan ini. Jadi saya harap peluang itu kena ambil juga dalam masa ini. Okey, Dr. Yusof, terima kasih kerana bersama dengan kami. Haris, kita mengambil kesempatan ini juga, ya, untuk mengucapkan selamat berjaya kepada Dr. Yusof yang akan bukanlah meninggalkan negara, ya, berkhidmat di peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam medium dan juga segmen yang lain dalam topik yang lebih luas mungkin di peringkat antarabangsa selepas ini. Selamat berjaya Dr. Yusof, terima kasih kerana banyak menyumbangkan idea dan juga pandangan berkaitan dengan ekonomi dan juga penyelesaian ekonomi di Malaysia dan juga demi pembangunan negara juga. Profesor Mahathir Mohamad Yusof, Dr. Mohamed Yusof Saari, pakar ekonomi, membincangkan tentang inflasi dan juga kos sara hidup dan fokus dalam bajet 2023.